selamat sejahtera. Hari ini saya nak bincangkan topik 8.0 kaedah pengurusan, subtopik 8.3 pengurusan perkhidmatan. Topik ini adalah topik yang diajar di semester 2 bagi subjek perakaunan tingkatan 6. Dalam industri perkhidmatan, prosedur perakaunan bagi penggunaan bahan mentah sama seperti dalam industri perkilangan. Walau bagaimanapun, sebahagian besar perniagaan perkhidmatan tidak mempunyai bahan mentah. Sebaliknya mempunyai inventori bekalan seperti alat tulis dan alat ganti. Biasa dia orang akan guna perkataan bekalan sebab dia tak ada bahan mentah. Komponen buruh dalam industri perkhidmatan terdiri daripada yang pertama, buruh langsung, mungkin daripada pekerja di bengkel membaiki kereta dan pengawal keselamatan di syarikat kawalan keselamatan. Ini antara contohlah. Yang kedua, pekerja profesional meliputi doktor, arkitek, juraaudit, peguam dan pembantu-pembantu mereka. Dari segi pengekosan overhead, kos overhead diserap berasaskan jam buruh langsung, kos buruh langsung dan jam langsung. Tujuan pengekosan dalam industri perkhidmatan, yang pertama menentukan yuran atau fee. Fee ni perkataan bahasa Inggeris dimelayukan sama maksud dengan yuran yang akan dicaskan terhadap pelanggan atau tempahan kerja. Tempahan kerja kita dah belajar di topik pengekosan tempahan kerja. Dia mengikut spesifikasi pelanggan. Mengadakan pengawalan kos dan pengukuran prestasi. Membuat keputusan, misalnya keputusan sama ada untuk menerima satu kes daripada pelanggan bagi firma guaman. Firma guaman ni melibatkan lawyer, peguam, atau tugasan tentu bagi firma perunding. Perunding ni konsultan, dia ada banyak jenis lah. Jenis kos yang dilibatkan dalam industri perkhidmatan. Yang pertama, kos tersedia atau standing cost merupakan kos tetap. Dia tetap dia tak berubah seperti sewa, susut nilai, gaji pentadbiran dan cukai harta. Yang kedua adalah kos pengendalian atau running cost, merupakan kos berubah seperti kos bekalan. Kita dah sebut tadi dia inventory bekalan. Kos bekalan seperti alat tulis dan bekalan mencuci. Tengoklah jenis perniagaan dia. Belanja utiliti atau kadar bayaran, api air, telefon, kos penyelenggaraan bahan api, petrol dan bayaran tol dalam industri pengangkutan. Jadi dia ada dua jenis kos. Yang pertama, kos tersedia adalah kos tetap. Yang kedua adalah kos pengendalian merupakan kos berubah. Perbandingan antara pengekosan pengeluaran dengan pengekosan perkhidmatan. Ini diterang dalam bentuk jadual lah. Yang pertama, produk. Pengekosan pengeluaran boleh dilihat, dirasai kewujudannya. Nampak dia ada bentuk fizikal. Pengekosan perkhidmatan biasanya tiada kewujudan fizikal, mungkin dalam bentuk laporan, penyata, lakaran dan seumpamanya. Komponen kos, pengekosan pengeluaran daripada bahan mentah, buruh langsung dan overhead perkilangan. Pengekosan perkhidmatan, buruh langsung profesional, berkemahiran dan overhead bukan perkilangan. Jadi dia ada dua komponen saja, buruh dan overhead. Sedangkan pengeluaran ada bahan mentah, buruh dan overhead perkilangan. Inventory. Pengurusan pengeluaran ada inventory jika tidak habis digunakan, iaitu inventory bahan mentah, inventory kerja dalam proses, inventory barang siap. Manakala pengurusan perkhidmatan tiada inventory produk. Kaedah pengekosan, pengekosan keluaran, pengekosan tempahan kerja dan pengekosan proses. Manakala pengekosan perkhidmatan, pengekosan tempahan kerja. Penyata atau laporan, penyata penghilangan, penyata pendapatan, penyata kedudukan kewangan. Manakala perkhidmatan, penyata kos perkhidmatan, penyata pendapatan dan penyata kedudukan. Okey, kita pergi kepada contoh. Nyatakan 3 tujuan pengekosan perkhidmatan. Yang kedua, jelaskan ciri perniagaan yang menggunakan pengekosan perkhidmatan dari aspek produk, komponen kos dan laporan keuangan.
Jawapan dia 3 tujuan pengekosan perkhidmatan. Menentukan yuran fee harga charge yang dikenakan kepada pelanggan. Kedua, mengadakan pengawalan kos perkhidmatan. Yang ketiga, mengukur prestasi kos sebenar banding dengan kos yang telah dirancang. Yang ini saya dah beritahu dalam video-video saya yang sebelumnya. Kamu kena pastikan 3 yang terawal adalah betul sebab penandaan merujuk kepada 3 yang terawal. Yang keempat ini ada yang keempat lah, tapi soalan dia minta 3, saya bagi extra 4. Tapi pastikan 3 yang terawal betul. Yang keempat, menentukan keputusan menerima suatu tawaran menjalankan perkhidmatan. Bila menjawab macam ni, pastikan 3 terawal betul sebab penandaan menanda 3 yang terawal. Yang kelima, perancangan kos seperti bajet perkhidmatan. Jadi ada banyak jawapan lah, ada banyak pilihan kat sini. Tapi pastikan 3 terawal adalah betul. Ciri pengekosan perkhidmatan, ini kita ikut kehendak soalan lah. Soalan minta yang ini. Okey, yang pertama, produk tiada kewujudan fizikal. Dia tak ada produk fizikal, tak ada output fizikal. Komponen kos, buruh langsung dan overhead, bukan perkilangan atau belanja operasi. Dia buruh dan overhead saja. Dia tak ada bahan mentah. Laporan keuangan, penyata kos perkhidmatan, penyata pendapatan dan penyata kedudukan keuangan atau kunci kira-kira. Contoh yang kedua, ini panjang lebar lah soalan dia. Encik Elias pemilik syarikat hiasan Taman Sdn Bhd yang terkenal di Melaka menggunakan pengekosan tempahan kerja dalam bulan Januari 2020. Syarikat hiasan Taman Sdn Bhd telah memberikan perkhidmatan hiasan taman berjumlah 1,200 jam kerja untuk rumah kediaman kepada 4 orang pelanggan, iaitu Puan Rakina, Encik Steven, Puan Cecilia dan Puan E. Ailing. Syarikat itu telah mengeluarkan bil atau perkhidmatannya dengan harga 350 sejam. Puan Rakina telah dibilkan 370 jam, Encik Steven untuk 330 jam dan Puan Cecilia untuk 250 jam. Manakala bil Puan E. Aileen belum dikeluarkan. Syarikat juga telah menetapkan kos overhead bagi pelanggan yang belum dibilkan adalah pada kadar serapan RM50 sejam. Maklumat kos perkhidmatan bagi bulan Januari 2020 adalah seperti berikut. Yang pertama, kos buruh langsung ialah RM120 sejam. Kos overhead berjumlah RM78,000. Ketiga, kos pemasaran pentadbiran berjumlah RM36,000. Dikehendaki hitung untung atau rugi bagi setiap perkhidmatan hiasan taman yang diberikan kepada pelanggan bagi bulan Januari 2020 itu. Okey, kita lihat jawapan dia. Mula dengan hasil perkhidmatan 350 sejam, darabkan dengan 370 untuk Puan Rakina dapat 129,500. Encik Steven sama juga, darabkan dengan jam dia dapat 115,500. Puan Cecilia darabkan 250 jam dengan 350 dapat 87,500. Puan Aileen 250 jam dapat 350 dapat 87,500. Tolak dengan kos perkhidmatan, kos buruh langsung RM120 sejam. Tunjukkan jalan kerja dia. Untuk Puan Rakina dapat 44,400, Encik Steven 9,600, Puan Cecilia 30,000, Puan Aileen 30,000. Kos overhead kita kira kadar dia 78,000 bahagi 1,200 dapat RM65. Okey, kita darab dengan Puan Rakina dapat 24,050, Encik Steven 21,450, Puan Cecilia 16,500. Tapi dekat sini Puan Nina dia lain sikit, dia belum dibilkan. Jadi kita darab 250 darab 50 saja dapat 12,500. Kos pemasaran pentadbiran kita kena kira kadar juga. Jadi 36,000 bagi 1,200 jam dapat RM30. Okey, Puan Rakina 370 darab 30 dapat 11,100. Encik Steven dapat 9,900. Puan Cecilia dapat 7,500. Puan Aileen pun sama dapat 7,500. Jadi untuk atau perkhidmatan, jadi hasil kamu tolakkan tadi dengan semua kos kamu dapat. Untuk Puan Rakina 49,950, Encik Steven 44,500, Puan Cecilia mendapat 33,700, Puan Aileen mendapat 37,500.
Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Saya bagi banyak contoh sebab topik perkhidmatan ni dia bermacam-macam dia banyak corak soalan dia. Okey, nyatakan 3 perbezaan antara perniagaan perkhidmatan dengan perkilangan. Jawapan dia. Okey, untuk perkhidmatan tiada komponen bahan, input daripada buruh dan overhead saja. Perkilangan input daripada bahan, buruh dan overhead. Okey, yang kedua, perkhidmatan dalam penyediaan penyata pendapatan tiada komponen barang dijual. Okey, untuk kedua perkilangan terdapat komponen kos barang dijual termasuk penilaian inventory, bahan mentah, kerja dalam proses dan barang siap. Okey, untuk perkhidmatan yang ketiga tiada output fizikal, perkilangan ada output fizikal. Dia minta 3, saya bagi 3 lah sebab penandaan 3 yang terawal Contoh 4, Puan Fatin, pengarah firma perundingan percukaian, sedang meneliti cara lain untuk menghitung kadar kos tak langsung. Beliau mengumpulkan maklumat belanjawan firma bagi tahun 2020 seperti berikut. Yang pertama, kos pekerja profesional ialah RM45 sejam termasuk faedah sampingan. Kos tak langsung berubah dibelanjakan ialah RM15 sejam masa pekerja profesional akaunten percukaian. Kos tak langsung tetap dibelanjawankan ialah RM75,000 setiap sukuan. Jumlah jam pekerja profesional dibelanjawankan bagi setiap sukuan ialah bila disebut sukuan kamu kena tahu dalam setahun ada 4 sukuan dan setiap sukuan ada 3 bulan. Dekat sini dia ada beritahu lah, kamu nampak, tapi kalau tak beritahu kamu kena tahu sendiri. Jadi dia ada 3 bulan iaitu Januari hingga Mac sukuan pertama 15,000 jam, April hingga Jun iaitu sukuan kedua 7,500 jam, Julai hingga September sukuan yang ketiga 3,000 jam, Oktober hingga Disember adalah sukuan yang keempat 4,500 jam. Firma itu mempunyai satu kategori kos langsung iaitu pekerja profesional dan satu kategori kos tak langsung iaitu kaki tangan pekerja pejabat. Firma itu mengenakan yuran kepada pelanggan pada kadar RM100 sejam profesional. Dikehendaki yang pertama, hitung kadar kos tak langsung sejam buruh profesional dibelanjakan secara sukuan dan secara tahunan. Yang kedua, hitung pendapatan operasi daripada 4 pelanggan berikut berdasarkan kadar kos tak langsung dalam 1. Yang pelanggan pertama, Cik Fu Chai Hua, 10 jam bulan Februari. Bulan Februari ni sukuan yang pertama. Rekat ini 6 jam bulan Mac, 4 jam bulan Mei. Kamu kena tentukan dia berada di sukuan yang mana. Perniagaan Po Pinseng 4 jam bulan Jun, 6 jam bulan Ogos pun sama. Tentukan dia berada di sukuan yang keberapa. Encik Elias 5 jam bulan Januari, 2 jam bulan September, 3 jam bulan November. Sama juga, kena tentukan dia berada di sukuan yang keberapa. Okey, kita tengok jawapan dia. Sukuan. Okey, ada senarai sukuan lah. Okey, kos tak langsung dia sama 75,000 semua dapat 300 jumlah dia. Jam dibelanjawankan. Sukuan pertama 15,000, sukuan 2 7,500, sukuan ketiga 3,000, sukuan keempat 4,500, jumlah 30,000. Okey, kadar sejam kos tak langsung tetap dibelanjakan. Jadi kamu kena bahagikan lah 75,000 bagi 15,000 dapat RM5. Sukuan yang kedua 75,000 bagi 7,500 dapat RM10. Sukuan yang ketiga 75,000 bagi 3,000 dapat RM25. Sukuan keempat 75,000 bagi 4,500 dapat RM16.67. Untuk jumlah RM10, 300,000 bahagi 30,000. Kadar sejam kos tak langsung berubah dibelanjakan semua RM15. Jumlah kadar kos sejam tak langsung dibelanjakan. Okey, kamu dapat RM20 dengan tambah 5 dengan 15. Yang sukuan kedua 25, sama jugalah 10 tambah 15. Sukuan ketiga 25 tambah 15 dapat 40. Sukuan keempat RM16.67 tambah 15 dapat RM1.67. Jadi kamu campurkan dapat jumlah dia 25,000 pun sama juga 10 tambah 15. Okey, kat sini keempat-empat kerja menggunakan 10 jam masa buruh profesional. Perbezaan wujud dalam pengurusan kerja ialah kadar kos tak langsung.
Kos kerja kadar tak langsung berasal sukuan ialah Cik Fu Chai Hua 10 jam darab 20. 20 tadi kita dapat daripada sukuan 1. Kamu kena tentukan sukuan dia. Dapat RM200. Syed Kak Annie 6 jam darab 20 tambah 4 jam 25. Kamu tentukan di sukuan yang mana pasukan darab angka di sukuan tersebut. Dapat RM220. Perniagaan Pok Pinseng pun sama, tentukan di sukuan mana. 4 jam darab RM25 tambah dengan 6 jam darab RM40 dapat RM340. Cik Elias sama juga, tentukan di sukuan mana. 5 jam darab RM20 tambah 2 jam darab RM40 tambah 3 jam darab RM31.67 dapat RM275.01. Okey, dekat sini kita tengok dia punya pendapatan operasi mula dengan hasil RM100 darab RM10 semua adalah RM1,000. Kos tak langsung dia RM45 darab 10 dapat RM450 semua sama Kos tak langsung tadi yang kita kira tadi, jadi kamu salin saja. Untuk Cik Fu Chai Hua RM200, Syed Kak Annie RM220, Perniagaan Pok Pinseng RM340, Cik Elia RM275.01. Jumlah kos untuk Cik Fu Chai Hua RM650, Syed Kak Annie RM670, Perniagaan Pok Pinseng RM390, Cik Elias RM725.01. Jadi pendapatan operasi hasil tolak dengan semua kos tadi, kamu dapat Cik Fu Chai Hua RM350, Syed Kak Annie RM330, Perniagaan Pok Pinseng RM210, Cik Elia RM274.99. Jika kamu rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.